Okay. So hari ini kita masih lagi di tempat rumus-rumus pengamiran ya. So semalam kita sudah tengok 1, 2, 3 dan 4. Dan macam cikgu katalah, untuk pengamiran cikgu tak akan uji bentuk darab dan bentuk pagi sebab tak ada rumus untuk dia. Tapi soalan ada. Okay. Soalan ada. Sebagai contohnya, cikgu, mana lagi? Sorry, tertekan. Okay. Okay. Contohnya cikgu boleh tanya, dua S tolak 1 S kuasa 2 tambah 5 dx. Okay. So bila cikgu bagi bentuk darab, kamu ingat dalam pengamiran kita tidak ada rumus untuk bentuk darab. So apa yang kita boleh buat? Hilangkan bentuk darab itu baru mula buat. So macam mana kita nak hilangkan bentuk darab ini? Okay. Nuha? Kamu rasa macam mana kita boleh hilangkan bentuk darab ini? Nuha? Nuha sudah ada kat Nuha? Nuha? Okay, Husna? Kembangkan je. Okay, sorry Nuha. Ini Nuha yang cakap. Okay, kembangkan dulu. So kembangkan? 2x kuasa 3. Okay. Negatif 5. Negatif 5. Okay, maksudnya you buat ini, lepas itu you buat ini ya. Okay, tak apa. Negatif 5. Teacher nak buat 10x lah. Okay, so okay. Yang negatif 5 nantilah. Sebenarnya tak kisah pun. Kalau awak selalu sesudah macam ini pun tak ada masalah. Hanya pastikan nanti awak sendiri jangan keliru lah. Mana satu sudah buat, mana satu belum buat. Okay, so you nak alamat. You tak nak buat ini dulu kan? Okay. Tak nak bagi padam. Okay. So you akan buat tambah ke tolak? Tambah. Tambah 10x. Negatif x kuasa 2. Okay, betul. Negatif 5. Negatif 5. Ini sudah kamil ke belum? Belum. Belum. So simpul kamiran masih ada lah. Sekarang boleh kamil lah? Boleh. Boleh. Okay. Yang pertama ni? Rumus ketiga. Okay, siapa dia? 2x kuasa 3 campur 1. Okay. Per 3 campur 1. Okay, kalau kamu sudah biasa buat pengamiran, kalau kamu nak terus sebut kuasa 4 pun sudah boleh ya. Tapi kalau kamu cikgu saya tak pasti. Tak pasti masih cakap macam inilah. Okay, sebutan yang kedua. 10x kuasa 2 per 2. Okay. Yang ketiga. X kuasa 3 per 3. Per 3. Yang keempat. 5x tambah C. Okay, tambah C. So hubungan yang pertama ini? Tambah. Apa ini? Okay. Tambah. Kedua? Tolak. Ketiga? Tolak. Okay, boleh ringkas lagi? Yang 3 tambah 1. 3 tambah 1 maksudnya 2x kuasa 4 per 4 lah kan? Okay. Ada lagi yang boleh ringkas? 10 bagi 2, 5. Okay. Ada lagi? Tak ada. Okay, cek semula. Ada lagi? 2 bagi 4, 1 per 2. Okay, akan jadi? 1 per 2. Okay, 1 per 2. X kuasa 4. Okay, yang lain tak ada lah kan? Okay. So macam 1 per 2 S kuasa 4. Kamu nak tulis macam ini pun boleh. Kalau siapa nak tulis macam ini pun boleh. Okay. Begitu juga dengan yang sebutan ketiga ini. Kamu nak tulis S kuasa 3 per 3 pun boleh. Kalau siapa nak tulis macam ini pun boleh. Tak kisahlah mana-mana satu, dua-dua adalah betul. Okay. Yang atas punya boleh tulis di tepi. Yang bawah punya kalau kamu nak tulis di tepi, kuasa itu kena ubah tanda. Itu yang awak ingat. So itulah bentuk darab.
So ingat dalam pengamiran kita tidak ada bentuk darab. So nak tak nak awak kena fikirkan macam mana saya nak hilangkan bentuk darab ini. Dan biasanya kerja kita ialah kembangkan lah ya. Biasanya untuk bentuk darab kerja kita ialah kembangkan. Waktu pembezaan tak kisah. Kalau kamu kata, cikgu saya tak nak kembangkan, saya nak pakai UV, boleh. Nak kembangkan, boleh. Tapi kalau bentuk pengamiran, awak kata, cikgu saya tak nak kembang, boleh lah. Itu memang tak boleh. Sebab kita tidak ada rumus untuk bentuk darab. Dan begitu juga untuk bentuk bahagi. Untuk bentuk bahagi, sekali lagi untuk pengamiran, kita tidak ada rumus untuk bentuk bahagi. Bukan bentuk darab. Kita tak ada rumus untuk bentuk bahagi. So sama juga, setiap kali cikgu bagi soalan bahagi, bentuk bahagi kepada kamu, kamu sebelum nak buat pengamiran, mesti fikirkan macam mana saya nak hilangkan bentuk bahagi ini. Dan secara amnya ada dua cara. So tengok kamu ingat lagi tak? Okay. Okay. So cikgu bagi satu pengamiran, kalau kamu sekali tengok dia bentuk bahagi. So apa caranya saya boleh hilangkan bentuk bahagi ini? Wadina? Asingkan. Okay, asingkan. Jadi apa? 4x kuasa 2 per x kuasa 4. Okay. Tambah 5x per kuasa x kuasa 4. Okay. So ini sudah kami ke belum? Belum. Belum. Simbol masih ada. Okay, sambung. X kuasa 4 tu bawa naik atas. So jadi? Jadi 4x kuasa 2 darab x kuasa negatif 4. Okay. Tambah 5x darab x kuasa negatif 4. Okay, kalau sebenarnya cikgu boleh tulis macam ini. Kalau kamu tak pasti awak boleh buat kurungan lah. Boleh buat kurungan untuk menunjukkan ni darab. Tapi di sini cikgu tak galakkan kamu tulis simbol darab lah ya. Sebab ada S di sini, nanti opening. Okay, sorry. Jangan terlalu cepat. Sambung. Sambung. Ini macam tali pendek bentuk bahagi jadi bentuk darab saja. Bentuk darab masih dah boleh buat. So, Madina. Ya, saya. Sambung. 4x kuasa 2 x kuasa negatif 3. Kejap. Yang pertama itu 4x kuasa 2. Mana dapat 2 ini? Tu x kuasa 2. Kemudian x kuasa negatif 4 ni tak nampak. 4x kuasa negatif 8. Apa bezanya ini dengan ini? Kita punya rumus, bentuk indeks punya rumusnya, hukum indeks ada AM darab AN sama dengan AM tambah N. Satu lagi macam ini. Sekarang, okay, 1 dan 2. Okay, yang ini pakai 1 ke pakai 2? 1. 2. 2. Yang bawah tu? 1. Yang awak sekarang punya? 1. 1. Okay, so apa dia? 4x kuasa negatif 2. Okay, negatif 2. So ini sepatutnya negatif 2. Okay, belakang. Ayah, lecehnya. Okay, belakang. 5x kuasa negatif 3. Yang belakang tu 5x kuasa negatif 3. Ini sudah kami ke belum? Belum. Belum So kita masih gunakan simbol ini. Okay. So, kita pakai ini Okay, sambung. 4x kuasa negatif 1
per negatif 1 Okey. tambah 5x kuasa negatif 2 per 5 negatif 2. Okey. Ha? So, ini Tambah C. tambah C. So, tak kami tak boleh buat simbol itulah. Okey, boleh ringkas? Boleh. Boleh, okey. Apa dia? Negatif 4x kuasa negatif 1. Okey. Sebelah tu tak boleh. Negatif 5x kuasa negatif 2 per 2. Okey. Okey. Tambah C. Boleh lagi? Boleh lagi? Tak boleh. Tak boleh, okey. Untuk S kuasa negatif 1 dengan S kuasa negatif 2 terpulang kepada kamu Ada orang kalau nak bawa dia turun boleh. Kalau tak nak bawa dia turun pun boleh, tak ada masalah Maksud saya bawa turun iaitu awak tulis sebagai negatif 4 per S tolak 5 per 2 S kuasa 2 tambah C. Siapa nak tulis macam ini pun boleh, tak nak pun tak apa. Tak nak pun tak apa tak pasti tak payah buat. Tak pasti tak payah buat. Boleh So itu bentuk bahagi. So cara pertama yang kita boleh buat ialah kita asingkan. Tapi bukan tiap-tiap kali kita boleh pakai cara ini. Kita hanya boleh pakai cara ini bila awak punya tanpa tolak di sebelah atas. Contohnya ini. Awak punya tanpa tolak di sebelah atas pecahan bentuk bahagi itu. Kalau ada tanpa tolak di sebelah bawah, kita tak boleh pakai teknik ini. Okey. So kemungkinan kedua bentuk bahagi Yang pentingnya awak ingat, pengamiran memang tak ada bentuk bahagi. Tak ada rumus untuk bentuk bahagi. Tak nak fikir apa cara saya boleh buat untuk hilangkan dia. So bentuk kedua yang cikgu mungkin tanya, okey, apa yang kita boleh buat? Nabila? Macam nak hilang bentuk bahagi ini? Nabila? 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 Dengar ke teacher? Okey, dengar. Okey, so macam mana nak buat? Supaya bentuk bahagi ini hilang. Asing tak boleh sebab tanpa tolak letak di sebelah bawah. Lagi pun ada kuasa 5 di situ. Boleh naik atas ke teacher? Kalau kita naik atas jadi apa? 3x tolak 1 kuasa negatif 5. Macam ini aja. Ada 6 6. mana? Ada 6 kat sebelah. Okey. Boleh So satu lagi cara kita boleh buat ialah kita pindah ke atas lah. Pindah ke atas ataupun pindah ke tepi. Tengok cara kita cakap lah. Okay. Nah untuk ini kita akan gunakan rumus kuasa. Kita belum belajar lagi lah. Kita belum belajar lagi. So secara untuk bentuk bahagi. Cikgu kecilkan sikit. Untuk bentuk bahagi dua cara. Satu kita asingkan, satu ialah kita pindah ke tepi. Kalau kita asingkan itu ialah waktu tanpa tolak di sebelah atas, bawah tak ada tanpa tolak. Kalau pindah ke tepi, yang kita ada tu bawah itu ada kurungan, ada kuasa lah. So sebenarnya bukan semua soalan bentuk bahagi cikgu boleh uji kamu. Dia tak macam pembezaan. Pembezaan sebenarnya cikgu boleh bagi apa-apa bentuk bahagi suka hati saya. Tapi untuk bentuk pengamiran, bukan cikgu boleh bagi bentuk bahagi sesuka hati kepada kamu. Kalau cikgu nak uji awak bentuk bahagi, mesti dua kemungkinan ini saja. Sama ada dia boleh asingkan ataupun dia boleh pindah ke tepi. Kalau tidak, ini ialah soalan yang bukan nak suruh awak buat pengamiran. Mungkin kita akan jumpa, cikgu tengok ada bagi latihan itu kepada kamu. Okay. Contohnya kamu buka kepada awak punya modul muka surat 8. Okay, cikgu go sekejap. Mana dia? Okay. Ini ada dalam modul kamu ialah muka surat 8 Cuba kamu tengok soalan 10 ini. Soalan 10 ini. Cikgu suruh kamu dua nombor itu jangan pedulikan lagi lah sebab cikgu belum ajar.
Kalau kamu tengok cikgu suruh kami, sorry, apa cikgu tulis ni? Cikgu suruh kamu kamikan benda ini. Okay? Walaupun kita nampak ada tanpa tolak di sebelah atas, tapi bawah pun ada tanpa tolak. So, saya tak boleh asingkan. Okay? Saya tak boleh asingkan. Kalau saya bawa dia ke tepi, dia akan jadi benda macam ini. Dia akan jadi benda macam ini. Saya nak kembang, tak boleh kembang. Sebab itu kuasa negatif 2, bukan kuasa 2. Kalau kuasa 2, saya boleh kembangkan. Kuasa negatif tak boleh kembangkan. So, ini satu lagi bentuk. Cikgu tanya apakah pengamiran dia. Bentuk bahagi. Tapi kita nak asing, tak boleh asing. Kita nak pindah ke tepi pun tak ada kegunaan dia. Sebab dia masih dalam keadaan yang kita tak boleh buat pengamiran. Maka ini ialah satu soalan. Sebenarnya cikgu bukan nak uji awak macam mana nak kamikan benda ini. Cikgu bukan nak uji awak macam mana nak kamikan benda ini. Dan biasanya pun awak akan nampak dalam soalan ini, tepang itu ada pembezaan. Macam mana pun awak sekarang tak tahu lagi. Tepang itu ada pembezaan. So soalan ini bukan uji kamu macam mana nak buat pengamiran. Soalan ini uji kamu macam yang cikgu ajar awak-awak ni. Apa hubungan pembezaan dan pengamiran? Apakah hubungan pembezaan dan pengamiran? So itu dia. So bila cikgu tagih soalan kepada kamu, bentuk darat dan bentuk pagi. Bentuk darat dia mesti cikgu bagi yang jenis boleh kembangkan punya. Kalau cikgu bagi satu bentuk darat, contohnya mungkin cikgu bagi macam ini, bentuk darat, tapi pada masa yang sama saya nak kembang tak boleh kembang sebab dia ada kuasa negatif 2. Saya tak dapat kembangkan benda itu. So ini ialah soalan bukan nak uji awak macam mana nak buat rumus pengamiran. Begitu juga cikgu bagi bentuk pagi. Nak asing tak boleh asing. Nak bawa ke tepi pun nanti tak boleh buat apa-apa. Bukan bentuk kuasa, bukan bentuk boleh kembang. So bila keadaan ini berlaku, kamu kena ingat ini bukan soalan nak uji pengamiran. Maksudnya bukan nak uji macam mana nak gunakan rumus-rumus pengamiran. Kebanyakan masa ini ialah soalan nak uji hubungan pembezaan dan pengamiran. Di mana awak akan nampak tepang ada benda macam ini. Cikgu bagi satu hubungan pembezaan, baru cikgu uji pengamiran. Okey, cara buat cikgu tak ajar hari inilah. Cikgu hanya nak bagi awak tengok saja. Kita akan belajar lepas ini sebab ada 2-3 benda belum belajar, cikgu tak boleh ajar. Tapi secaraannya itu dah dia. So kita balik kepada asal punya. So secaraannya kalau soalan ini cikgu memang nak uji, cikgu memang nak suruh uji awak rumus-rumus pengamiran. Kalau cikgu bagi bentuk darat, dia mesti bentuk darat yang saya boleh kembangkan. Kalau cikgu nak uji bentuk bahagi, di mana memang nak uji rumus-rumus pengamiran, tapi cikgu bagi bentuk pagi, dia mesti jenis ini. Boleh diasingkan ataupun boleh bawa ke tepi, nanti lepas tu saya akan gunakan rumus kuasa. Itu secaraannya yang awak kena tahu untuk bentuk darat dan bentuk bahagi. Rumus khas untuk pengamiran memang tak ada. Memang tak ada. Tak macam pembezaan. Waktu pembezaan, kalau awak tak nak bawa ke tepi, awak buat atas itu U, bawah itu V, awak pakai rumus pun boleh dapat jawapan. Tapi pengamiran memang tak boleh lah. So, kita sekarang tengok rumus yang terakhir, iaitu rumus kuasa. Rumus kuasa. Rumus kuasa untuk pengamiran dan pembezaan, dia ada sikit beza ni. Dia ada sikit bezanya. Bezanya ialah syarat dia. Syarat yang dikenakan kepada bentuk kuasa. Kalau kamu masih ingat, waktu pembezaan cikgu wajibkan tepang ini mesti pemalah. Kalau kamu masih ingat, kalau cikgu sekarang bagi Y sama dengan 5, S kuasa 2 tolak 1 kuasa 4. Dengan cikgu uji kamu, Y sama dengan X, S kuasa 2 tolak 1 kuasa 4. Yang mana, yang A dan B. Yang mana satu saya boleh gunakan rumus kuasa untuk bezakan, yang mana satu tak boleh. Aizat ada tak? Aizat perlu nak. Khairul? Lelaki seorang aja. Khairul? A dan B. Mana satu saya boleh gunakan rumus pembezaan yang ketujuh itu? Mana satu tak boleh?
Khairul, Daniel, Adam. Khairul. Khairul. Halo, halo. Eddie. Ya, teacher. Mana satu boleh gunakan rumus pembezaan yang ketujuh? A ke B? Ataupun dua-dua boleh? Saya rasa A, teacher. A. Okay. Sebab bila pembezaan dia ada syarat ini. Tepang ini mesti merupakan pemalah. So kalau B kena buat? Eddie? Kalau B kena macam mana? Tak boleh gunakan rumus 7, kena gunakan rumus apa? B guna formula darab. Ya, di mana ini U, ini V, lepas tu kita pakai formula. Okay, itu waktu pembezaan ya. So bila pergi pengamiran, syarat ini masih ada. Okay? Tepang kurungan itu mesti pemalah, tapi dia ada tambahan syarat dia. Okay? Tambahan syarat dia ialah apa yang ada dalam kurungan ini mesti dalam bentuk AX tambah B. Mesti dalam bentuk AX tambah B. Kalau dia bukan ada dalam bentuk AX tambah B, tak boleh buat. Dia tak macam pembezaan. Pembezaan tak kisah. Apa dalam kurungan itu kita saling saja. Nanti belakang pergi bezakan dia. Tapi kalau pengamiran syaratnya dalam kurungan mesti bentuk AX tambah B. Okay. So untuk rumus kelima ini, cikgu akan bagi beberapa contoh di sini. Okay, kita kena pasti dulu mana satu boleh buat, mana satu tak boleh buat Okay. Cikgu tanya kedua-dua. Cikgu tak suruh buat, cikgu hanya tanya boleh ke tak boleh Okay. Satu bentuk okay. Satu ialah pengamiran Okay, kalau cikgu bagi 3, 2S tolak 1 kuasa 6. Okay, kuasa 6. Nadia Alisa, pembezaan boleh terus gunakan rumus 7 tak? Maksud saya boleh terus gunakan rumus 7 tak? Boleh, boleh. Ini rumus 5 lah Okey, boleh. Kalau pengamiran? Pengamiran ada dua syarat. Tepang kurungan mesti pemalah. Dalam kurungan mesti AX tambah B. Tak boleh. Tak boleh, kenapa? AX tambah B. Okey. Kalau cikgu banding dengan AX tambah B, apakah A awak? 2. Apakah B awak? Negatif 1. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Dia dalam bentuk AS tambah B, bukan bermaknanya dia mesti tambah. Sebab kamu kena faham kan, B boleh jadi negatif 1. Begitu juga kalau cikgu bagi kalau cikgu bagi okey 1 tolak 6X. Ini pun bentuk AX tambah B. Sebab A awak negatif 6, B awak positif 1. Boleh So, okey. So, bentuk itu dua-dua boleh. Okey, cikgu tukar lagi. Okey. Pembezaan boleh gunakan rumus 7. Boleh gunakan rumus 7, Syamimi? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab Ada X. Sebab tepang kurungan itu ada X. 3S itu yang menyebabkan dia tak boleh. Kalau pengamiran? Tak boleh. Tak boleh juga. Alasan? Sebab depan tu pun ada 3X. Sama juga alasan dia sebab tepang itu ada X. Apa yang kena kepada pembezaan pun kena kepada pengamiran sebenarnya. Okay, senang cakap macam itulah. Okey. Okey. Sebelum cikgu sambung, cikgu tak boleh gunakan rumus 7 bentuk kuasa punya rumus. Maka untuk soalan ini okay, Syamimi, untuk soalan ini kalau pembezaan, apa cara saya boleh buat kalau saya tak boleh gunakan bentuk rumus kuasa? Ataupun memang tak boleh buat? Yang 5X tolak 1 tu kembangkan. Kamu boleh pakai teknik saya kembangkan dulu. Lepas tu baru saya buat pembezaan. Okey? Ataupun ada di antara kamu akan buat bentuk
darab. Sesuka hati kamu lah. Okay? So kalau pengamiran pun samalah. So kita boleh buat. Nak terus gunakan rumus 5 tak boleh. Tapi kita ada pilihan iaitu kita pergi kembangkan. Lepas tu baru kita kamir. Hanya kalau bentuk pengamiran nak kata cikgu saya buat bentuk darab itu memang tak ada lah. Itu memang tak ada. Okey, yang ini. Kiasadina, pembezaan boleh gunakan rumus 7. Rumus kuasa tu. Boleh kot. Kok itu tak yakin ini. Boleh. Boleh. Kalau pengamiran, boleh gunakan rumus 5? Boleh. Pengamiran ada boleh. 2 syarat. Tak boleh. Dia tak memenuhi syarat kedua. Itu dalam kurungan mesti bentuk AX tambah B. Awak sekarang punya 3X kuasa 2 tambah 5. So A awak bukan 3 sebab sini X kuasa 2, sini X. So tak boleh. Dan untuk soalan ini pun memang sebenarnya kita tak ada harapan nak buat pengamiran. Sebab takkanlah awak nak kembangkan kuasa 7. Untuk standard kamu, biasanya kamu hanya akan diminta kembangkan kuasa 2. Kuasa 3 pun cikgu sekali-sekala nampak. Sangat jarang cikgu nampak kuasa 3. Kuasa 4 memang saya tak pernah nampak. Tak pernah nampak lagi ada soalan minta awak kembangkan kuasa 4. Tapi kalau betul-betul keadaan terpaksa, sebenarnya boleh buat. Hanya banyak anak panah lah, pening kita aja. Tapi boleh buat, sebenarnya tak ada masalah. Hanya so far memang cikgu tak nampak lagi lah soalan tanya benda-benda macam ini. Okey. So itu dia. So kamu akan tengok, kalau pembezaan boleh buat, pengamiran tak semestinya boleh buat. Sebab pengamiran punya syarat lebih ketat. Dia ada satu lagi, apa dalam kurungan mesti AX tambah B. Tapi pembezaan tidak ada syarat tersebut. So pembezaan, banyak soalan boleh buat pembezaan tapi tidak untuk pengamiran. Pengamiran sebenarnya dia terhad sikit. Kalau nak buat bentuk kuasa pun bentuk kuasa dia ada 2 syarat di situ. Tak memenuhi 2 syarat itu tak boleh buat. Tapi bila dia tak boleh buat, kadang-kadang awak boleh fikir cara lain lah. Contohnya, contoh kedua cikgu. Nak pakai rumus bentuk kuasa tak boleh. Tapi ini benda saya boleh kembangkan. So, kita kembangkan supaya hilang bentuk kuasa itu. Lepas tu kita buat. So, tak ada masalah. Okay. So, balik kepada dia. Okay. Kalau kamu tengok rumus bentuk kuasa ni, sebenarnya dia pun sangat mirip kepada rumus 3. Sangat mirip kepada rumus 3. Kalau kamu tengok rumus 3, cikgu padam. Saya contoh banyak. Kalau kamu tengok rumus 3, kita punya tepang ini akan tulis di sini kan. So yang dia punya pun sama. Hanya cikgu pakai huruf berbeza sebab dalam kurungan cikgu sudah pakai AS tambah B. So luar tu cikgu tak sesuai letak A lagi sebab 2 benda yang berbeza. So kalau kamu tengok, nombor di tepang itu masih ada. Kemudian kuasa dia, kuasa dia kita akan tulis N tambah 1, N tambah 1. Kalau untuk ini pun sama, N tambah 1, M tambah 1. Sama macam pembezaan. Rumus 7 dengan rumus 3 sebenarnya sangat mirip. Bezanya, kalau soalan pembezaan kita belakang kena bezakan apa dalam kurungan. Kalau pengamiran, kita ada ini. Kita kena selain daripada bahagi N tambah 1, kita kena bahagi dengan A kita. So dia ada extra sikit. A itu. Kalau banding dengan rumus 3 lah Kalau rumus 3 kita tak ada benda ni. Tapi rumus 5 ada extra sikit. Boleh So itu perbezaan antara mereka. So kita mungkin buat 2-3 soalan kot. Okay. So cikgu bagi bentuk kuasa punya. Okey, cuba kamirkan ini. So sendiri tengok dulu boleh tak pakai bentuk kuasa kan tak boleh. Okey, Diana, boleh saya gunakan bentuk kuasa punya rumus?
Okey, boleh? So, buat. Awak tengok rumus sendiri boleh? Kejap. Cikgu split kejap. Nah, turun. Okey. Okey, pakai rumus tu. So, sama dengan 6. okey, 6. 5x tambah 3. Okey, kamu nak tulis 5s tambah 3 pun boleh. Kalau nak tulis 3 tambah 5s pun tak apa. Okey, sambung. 3 tambah 1. Kalau kamu nak terus tulis 4 pun boleh. Tadi sebab dengar awak macam nak cakap 4. Sebenarnya boleh kalau nak tulis 4. Okey, bawah. 5. Okey, 5. Kurungan 3 tambah 1. 3 tambah 1. Sambung. Tambah C. Okey, jangan lupa tak kisah kita pakai rumus yang mana satu sebab ini kamera tak tentu ada tanpa C. Okey? Okey, ringkaskan. 6 kuasa 5x tambah 3 kuasa 4 per 20. Boleh ringkas lagi? 3 per 10. Okey. 3 per... Okey. Kamu nak tulis macam ini pun boleh. Kejap. Nak tulis macam ini pun boleh. Ataupun kalau siapa nak tulis 3 per 10. Kamu tulis macam ini pun boleh. Macam cikgu cakap tadi lah. Benda yang di atas tak tulis di tepi boleh. Either one lah Ini pun boleh. Ini pun boleh. Okay. So untuk siapa yang cikgu tak tahu mana satu nak potong dengan mana satu tu, kamu sentiasa ingat awak nak ringkas part ini sebenarnya. Dia boleh ringkas lah. Jangan fikirkan apa yang ada dalam kurungan punya. Contohnya soalan ini. Nampak 5 dan 20. Ada di antara kamu cukup boleh potong ke 5 dengan 20? Tak boleh potong. Sebab 5 ada dalam kurungan. Bila dia ada dalam kurungan, khasnya ada kuasa lagi. Kalau nak potong seluruh. Maksud saya, kalau nak potong, sekali potong habis macam ini. Dia tak boleh satu-satu nombor potongnya. Itu sebenarnya kan kita selalu bila soalan jenis ini, apa yang kita akan buat ialah kita keluar faktor sepunya. Ini seolah-olah ni saya keluar faktor sepunya 6. So 6 itu boleh potong. Tapi yang benda di dalam kurungan itu tak boleh potong. Nak potong boleh sekali. 5S tambah 3. Kalau bawah ada 5S tambah 3, saya sekali potong boleh. Okay, So itu bentuk kuasa. Okay, kita tengok lagi. Okay, ada sikit masa. Okay, cikgu ambil lagi 2 contoh. Okay. Apa dia? Okay, kami akan kami akan ini. Siapa belum panggil lagi? Dini? Cikgu, teacher. Saya punya ada bunyi kat rumah saya. Ada orang renovate rumah. Bising tak apa ke? Tapi sekarang you cakap saya tak dengar pun. Okey, tak apa. Kalau tak sesuai tak apa. Okey, Husna? Ya, teacher. What? Boleh pakai, pertama mesti tanya sendiri dulu Boleh tak gunakan bentuk kuasa? Boleh. Boleh buat. 2 dalam kurungan 3 tolak X kuasa negatif 1 bagi 1 darab negatif 1. Mana datang 1 ni? Depan negatif 1. Negatif 1. Awak negatif 1 Okey. Satu lagi? Darab negatif 1. Boleh So untuk siapa yang tak tahu ini,
Negatif 1 ini sebab ini. Yang ini N tambah 1, N tambah 1. Okey. Yang negatif 1 ini sebab A awak negatif 1. Warna sama, sorry. Yang negatif 1 ini sebab negatif 1 ini. Yang A awak. Boleh ya? Okey, boleh ringkaskan? Ayah. Boleh. Okey, so apa dia? 2 darab 3 negatif 1. 3 negatif 1. 3 tolak X. 3 tolak X. 3 tolak S. Kuasa negatif 1. Okay. Tambah C. So, kalau siapa nak bawa 3 tolak S itu ke bawah pun boleh. Tak nak macam ini pun mencukupi. Macam ini pun mencukupi. Okay. Kejap, salah. Siapa belum kenal lagi? Nazra. Nazra, soalan ni boleh? Bentuk kuasa boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kat depan tu ada X. Ya, okay. So ingat setiap kali bila awak nak buat bentuk kuasa mesti tanya, adakah dia memenuhi 2 syarat ini? So macam soalan ini tak boleh. So apa kita boleh buat? Cadangan? Nazra, sambung. Saya tak boleh gunakan bentuk kuasa sebab ada S. Ada cara buat tak? Ada cara buat tak? Kembangkan 3 tambah X tu dulu. Okey, ya. Okay, kita kembangkanlah. 3 tambah X, 3 tambah X. Kita tak boleh darat X ke dalam sebab ada kuasa. So ini perlu kami kan? Okey, sambung. X dalam kurungan 9 tambah 3X tambah 3X tambah X kuasa 2. Okey, betul. Sambung. 9X tambah 3X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2 tambah X kuasa 3. Okey, sambung. 9X tambah 6X kuasa 2 tambah X kuasa 3. Ini sudah kami ke belum? Belum. Belum masih simpul kamera ada. Okey, sambung. 9X kuasa 2 per 2. Okey. Tambah 6X kuasa 3 per 3. Okey. Tambah X kuasa 4 per 4 tambah C. Okey. So ini sudah kami kan? Okey, boleh ringkas lagi? 6 bahagi 3. Okay, yang lain tak boleh So 6 bahagi 3 dapat apa? 2X kuasa 3. Okay, yang lain tu tak boleh. Okay, so itulah dia. So bila tak boleh gunakan bentuk kuasa, biasanya dia ialah jenis boleh kembangkan punya lah. Okay, cikgu ingat tadi ada satu kita tak habis buat kan? Sorry, cikgu jalan atas. Ini kita sambung buat lah. Tadi kita tak boleh buat sebab belum belajar rumus kuasa. Sekarang sudah buat, sudah tahu rumus kuasa, kita buatlah. Siapa semua sudah pernah panggil kan? Okey, Shasha. Untuk ini? 6 dalam kurungan 3X tolak 1 negatif 5 tambah 1 per 3 dalam kurungan negatif 5 tambah 1. 6. Apa sudah tertinggal? Belakang mesti ada
Oh, tambah C. Jangan lupa. Itu. Okey, buat. Okey, sekarang 6 dalam kurungan 3x tolak 1 kuasa negatif 4. Per dengan negatif 12. Tambah C. Okey, boleh ringkas lagi? Boleh. Okey, macam mana? Negatif 1/2 dalam kurungan 3x tolak 1 kuasa negatif 4 tambah C. Boleh. Okey, ataupun awak nak bawa 3S tolak 1 ke bawah, tapi nak waktu itu dia akan jadi kuasa 4 lah. Kalau nak, tak nak pun tak apa. Okey, so itu yang untuk hari ini. Dan latihan untuk hari ini ialah latihan 3.2A. Kita habiskanlah ya soalan 14 sampai soalan 23. Okey, tapi cikgu nak kamu tengok soalan 23 sekarang. Soalan 23. Okay. Nak idea saja. Macam nak buat soalan jenis ini? Cikgu bagi kamera ini sama dengan ini. Cari nilai H dan K. Macam mana kita nak buat dia? Idea buat macam mana? Nadia, Alisa, tahu tak? Kalau soalan macam ini, kita macam nak buat? Bandingkan. Ya, okey. Kita buat pengamiran kita sendiri. Bukan jangan terus banding ya. Ini sebab ini ialah sini ialah jawapan dia sudah. So kita buatlah kamiran kita. Apa jawapan dia? Kemudian jawapan kita baru banding. Jawapan kita banding dengan apa yang dia bagi. So ini ialah satu bentuk soalan yang agak kerap keluar dalam exam ya. Selalu ini jenis soalan. Kenapa apa cikgu? Semua sudah bagi. Kita buat kita punya. Lepas tu kita banding jawapan kita dengan dia. So itu untuk latihan hari ini. Kejap ya.